Okey, untuk peringkat yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai dua tindak balas yang berlaku dalam proses fotosintesis. Okey, so fotosintesis ni ada dua proses lain di dalamnya, iaitu proses yang bersandarkan cahaya yang berlaku di dalam thylakoid, di dalam kloroplast tu tadi. Okay, kemudian yang kedua adalah tindak balas yang tak bersandarkan cahaya, yang mana itu berlaku dalam stroma. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama terlebih dahulu. Okey, yang mana tindak balas yang bersandarkan cahaya ni dia bermaksud ia memerlukan kehadiran cahaya matahari. So you kena ingat di dalam thylakoid adanya elektron. Okey, elektron ni tadi yang akan bertindak balas terhadap rangsangan daripada cahaya matahari. Ia boleh digerakkan untuk menjana tenaga. Nanti tenaga nanti dia akan transfer energi itu dalam bentuk molekul ATP pula. Dan yang selanjutnya, so saya akan pergi satu demi satu. So kita pergi pada bahagian yang pertama, iaitu tindak balas yang bersandarkan cahaya yang mana berlaku di dalam thylakoid. Okey, so apabila tenaga cahaya diserap oleh klorofil dalam thylakoid ni, ia akan menguja elektron di dalam pigmen klorofil ni tadi kepada satu tahap tenaga yang lebih tinggi. Lalu elektron ni tadi ia akan bergerak melalui satu siri pengangkutan elektron. Okey, jadi tenaga daripada elektron ni pula ia akan digunakan untuk menjana tenaga tadi dalam bentuk ATP, tenaga kimia dalam bentuk ATP. Okey, kemudian elektron tadi akan sampai kepada bahagian yang terakhir penerima elektron, iaitu NADP. Ini molekul lain pula. Ia adalah ejen penurun. Ejen penurun ni maksudnya dia berfungsi boleh menerima ataupun memindahkan elektron. Okey, jadi kemudian elektron sampai ke NADP+, NADP+ pula dia akan bergabung dengan ion hidrogen. Ion hidrogen ni tadi ia akan ia adalah daripada fotolisis. Okey, so you kena ingat dekat dalam tindak balas bersandarkan cahaya ni ada satu lagi proses, itu fotolisis. Fotolisis ni maksudnya foto partikel cahaya, yang lysis tu tadi diuraikan, tadi dipecahkan dengan kehadiran cahaya lah. Okey, jadi fotolisis air, molekul air dipecahkan dengan menggunakan partikel cahaya, membentuk ion hidrogen dan juga ion hidroksida OH, hidroksida, satu lagi ion hidrogen H+. Okey, jadi NADP+ ni tadi dia akan bergabung dengan ion hidrogen daripada fotolisis tadi, membentuk NADPH. Jadi kemudian barulah dalam masa yang sama, elektron daripada hasil fotolisis air ni tadi ia akan bergabung ataupun ditarik oleh bahagian pigmen molekul klorofil tadi untuk kembali stabil. Okey, so nanti gambar rajah ini saya akan share di dalam grup kita. Okey, kemudian kita pergi pula, dia ada kaitan antara kedua-dua tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tak bersandarkan cahaya ni tadi. Okey, yang mana kedua-dua hasil tenaga tadi dalam bentuk ATP, kemudian ada satu lagi molekul NADPH tadi, ejen penurun, dia akan digunakan ke dalam tindak balas yang tak bersandarkan cahaya. Okey, so dalam tindak balas yang tak bersandarkan cahaya ni pula, gas karbon dioksida tadi dia akan berikatan dengan sebatian 5 karbon yang dekat dalam stroma. Okey, kemudian dia akan membentuk sebatian 6 karbon. Okey, dalam masa yang sama, ATP dan juga molekul NADPH tadi akan digunakan untuk menukarkan sebatian organik 6 karbon ni tadi membentuk monomer glukosa. Kemudian monomer glukosa tadi ia akan terkondensasi membentuk kanji, yang mana akan disimpan sementara di dalam ruangan stroma. Okey, sebelum diedarkan ke bahagian lain tumbuhan. So itu adalah
dua proses yang ataupun dua tindak balas yang berlaku di dalam fotosintesis.